Adakah tahun 2021 nanti sistem pembelajarannya akan diteruskan secara PDP ini ataupun bagaimana? Jadi untuk itu, untuk memperkatakan tentang cabaran pembelajaran di Institut Pengajian Tinggi, bersama saya sekarang di studio, kita bersama dengan Profesor Dr. Zafir Han Muhammad Makbul, Profesor Pengurusan Organisasi dan Pengurusan Sumber Manusia, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM Selangor. Assalamualaikum Prof. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam Fazli. Sihat Prof? Sihat. Sebelum ini mungkin kita berkomunikasi secara dalam talian saja, Skype kan? Jadi sekarang ini kita bersama dengan Prof secara bersemuka. Okey, baik Prof. Sebagai permulaannya mungkin Prof boleh kongsikan ya, disebabkan pandemik ini ramai yang terkesan, bukan sahaja pelajar, ibu bapa, malahan di peringkat IPT pun terkesan juga ya disebabkan pandemik ini. Bagaimana Prof melihat tentang perkara ini ya, pandemik dan juga kaitannya dengan pengajaran dan juga pembelajaran secara dalam talian ini Prof. Ya. Terima kasih Fazli Ya, dan juga penonton Malaysia hari ini TV3. Tahun 2020 telah menyaksikan isu kehilangan, kerugian yang dihadapi oleh ramai masyarakat, bukan sahaja di Malaysia tetapi penduduk di dunia sebenarnya. Dan seolah-olah kehidupan kita terkesan dan terhenti seketika di serangan pandemik COVID-19. Dan sudah tentulah pelbagai sektor akan terjejas, terutamanya sektor pendidikan sendiri. Dan Fazli, sebenarnya pelaksanaan PKP ini, PKPB dan PKPD diperketatkan dan seumpamanya telah mengubah sedikit sebanyak gaya kehidupan kita dalam gaya kehidupan kita lah. Ya. Hakikatnya menepani COVID-19 itu telah menyaksikan bahawa kita semua meminimumkan komunikasi bersemuka. Meminimumkan komunikasi bersemuka sama ada secara kumpulan ataupun secara individu. Dan sudah tentulah yang peringkat prasekolah, peringkat sekolah rendah, menengah dan juga tinggi juga akan terjejas. Dan harus diingat, bukan di luar sana berkemampuan untuk menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran di rumah yang selesa. Kita mengambil kira latar belakang keluarga, kos langganan internet, bilangan alat peranti, akses talian, akses talian, liputan rangkaian dan seumpamanya telah menjadikan korpus ilmu pengetahuan dan kemahiran itu merupakan jurang yang perlu kita tangani bersama dalam menghadapi pembelajaran tahun 2021 ini. Itu antara yang mana isu yang mungkin kita bangkitkanlah dalam skop pembelajaran di IPT ya, iaitu jurang berkaitan dengan kemahiran dan juga pengajaran pembelajaran secara dalam talian, dan mungkin itu pendekatan untuk tahun-tahun yang mendatang ya. Bagaimana Prof melihat jurang tersebut, kemahiran dan juga PDP ini untuk pelajar di IPT? Terima kasih Fazli. Ini sebenarnya kebimbangan yang melanda masyarakat di luar sana dan pihak-pihak tertentu berkaitan dengan jurang tersebut. Jurang ilmu pengetahuan dan juga kemahiran yang akan meresapi dalam diri para pelajar dan juga menambah baik kemenjadian pelajar itu. Dan persoalan Fazli ini mengingatkan saya pada satu pantun tradisional kita yang dahulu kala amat popular, iaitu berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki, berguru ke padang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. So ini menunjukkan bagaimana usaha seseorang dalam kembara menuntut ilmu, kembara menuntut ilmu secara ala kadar atau daripada sumber yang terhad, maka ilmu pengetahuan dan juga kemahiran yang diperoleh oleh individu tersebut juga adalah amat terhad dan kita kata tidak berapa masak. Dan itulah kita memerlukan usaha semua pihak dalam memastikan kemenjadian pelajar ini. Dan saya rasa semua institusi pendidikan tinggi, sama ada di peringkat pengajian tinggi ataupun di Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, telah mengambil langkah-langkah tertentu. Antaranya adalah menyediakan dasar e-pembelajaran yang meliputi dasar umum, peraturan, kandungan e-pembelajaran, dan juga dari segi kualiti kandungan e-pembelajaran, bantuan komputer, dana khas disediakan untuk pelajar-pelajar institusi pendidikan tinggi. Kalau kita lihat, Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri telah melakukan penjajaran kandungan kurikulum pendidikan yang mengambil kira dari segi kandungan, pedagogi dan juga pentaksiran supaya memastikan hasrat kemenjadian pelajar itu akan tercapai. Begitu juga manual pengajaran dan pembelajaran di rumah juga disediakan, PDPR juga disediakan bagi memastikan
kurikulum dapat disampaikan dengan lebih berstruktur dan juga terancang. Ya, dan So kita harap jurang ini dapat diminimumkan. betul. Dan untuk meminimumkan jurang ini, saya percaya ianya harus digembleng oleh seluruh sektor ya, dan juga semua peranan harus memberikan penekanan kepada sistem ini. Untuk pendekatan tahun 2020 ini, sistem pembelajarannya seperti mana yang Prof katakan tadi, secara dalam talian tidak bersemuka. Jadi kita nak tahulah untuk tahun 2021 bagaimana, sebab berkemungkinan besar, tak tahulah, wallahualam lah, kita tak tahu nanti 2021 mungkinlah pandemik ini akan reda. Jadi adakah sebenarnya untuk pelajar di IPT ini, proses pembelajaran mereka itu akan diteruskan secara PDP ini, ataupun buat dua-dua, bersemuka pun buat, PDP pun buat juga? Prof. So mengikut pendapat saya lah, Fazli walaupun vaksin untuk pandemik ini telah ditemui, tetapi penyelesaian kepada isu ini belum nampak lagi, belum menampakkan lagi kesudahannya, penyelesaiannya. Maka saya merasakan apa yang kita lakukan ketika ini perlu diteruskan untuk tahun 2021 dalam waktu yang terdekat ini. Dan kita perlu tambah baik, tambah baik apa yang perlu kita lakukan dari segi menambah baik pelantar teknologi pembelajaran dan seumpamanya. Dan sebenarnya Fazli, kalau apa yang perlu kita lakukan dalam pembelajaran 2021 ini, kita menerapkan elemen industri 4.0 itu, di mana penekanan kepada elemen data raya, big data, internet untuk segalanya, dan pelantar pembelajaran berasaskan teknologi, di mana di situlah nanti kita akan mementingkan kepada kesaling hubungan, kepelbagaian dan juga pembelajaran berpusatkan pelajar itu sendiri. Jadi itu antara yang diberikan penekanan lah. Mungkin Prof boleh kongsikan antara lain yang kita fahami untuk tahun 2021 itu, apakah mungkin aspek-aspek yang mungkin boleh kita berikan perhatian dan juga penekanan untuk tahun hadapan, Prof? So antara perkara-perkara yang perlu kita beri penekanan kepada dalam aspek pembelajaran tahun hadapan, saya, kalau tanya saya lah Fazli, saya kata 5 aspek ini perlu ditekankan, iaitu pemikiran kritis dan juga penyelesaian masalah. Itu amat penting, perlu ditekankan dalam pembelajaran tahun 2021. Komunikasi, elemen komunikasi juga memainkan peranan penting, kreativiti juga memainkan peranan penting, kolaborasi dan juga kesejahteraan emosi. Dalam 5 aspek prinsip pembelajaran yang perlu kita tekankan ini, saya ingin menekankan kepada 2 aspek penting, itu kolaborasi dan juga kesejahteraan emosi. So kolaborasi itu mengambil kira dari segi peranan pelajar itu sendiri. Bagaimana pelajar perlu menyediakan mental, bersedia untuk mengikuti pembelajaran dalam talian itu sendiri. Manakala yang kedua pelajar, yang pertama pelajar, yang kedua ibu bapa. Bagaimana ibu bapa memberi sokongan moral, motivasi kepada pelajar. Yang ketiga pendidik. Pendidik juga memainkan peranan penting. Saya kata pendidik adalah sebagai ejen perubahan di sini, yang akan menyampaikan ilmu pengetahuan dan memastikan kemenjadian pelajar itu dapat dicapai. Yang keempat, sektor kerajaan. Mana kerajaan saya rasa telah dan sedang menyediakan garis panduan dan dasar yang jelas berkaitan dengan pembelajaran dalam talian tahun 2021. Dan akhirnya sektor swasta. Peranan sektor swasta juga dilihat sangat penting dalam memberi bantuan dana dan juga menambah baik prasarana yang ada. Betul. Saya setujulah, sebab kerajaan sekarang ni pun banyak juga membantu para pelajar khususnya yang tidak mempunyai peranti, diberikan secara percuma pun ada juga, dan juga kemudahan akses internet kepada mereka yang berada di luar bandar pedalaman pun. Kemudahan internet itu, jalur lebar itu telah pun diubah dan juga telah pun diberikan perhatian kepada mereka yang berada di luar bandar dan sebagainya. Untuk bercakap berkenaan dengan pembengan taruh ini daripada pihak sekolah, pihak organisasi dan juga pihak pengurusan tertinggi IPT sendiri, bagaimana mereka ini boleh menjayakan sistem pembelajaran untuk tahun hadapan ini, 2021 ini? Kalau kita bercerita tentang pembengan taruh, Fazli, dia meliputi sekolah, peringkat rendah, menengah dan juga pusat pengajian tinggi sendiri. Semuanya memainkan peranan yang penting dalam memastikan pembelajaran 2021 berjalan lancar. Sebenarnya kita tidak memerlukan peralatan yang kita kata berteraskan kecerdasan buatan artificial intelligence yang mahal, berserta dengan persekitaran realiti maya yang canggih. Apa yang kita perlu tekankan dalam saat kegetiran ekonomi yang berlaku,
tidak perlu pelaburan berjuta ringgit yang perlu kita laburkan untuk teknologi dan sebagainya. Kita gunakan teknologi yang sedia ada, tambah baik apa yang patut, dan cuma kita perlu berikan pengetahuan kepada pendidik di luar sana, khususnya dalam beberapa aspek. Ya. Antaranya adalah penjagaan masa sewaktu menyampaikan aktiviti pembelajaran dalam talian itu. Ya. Dan kita lihat tidak perlu begitu apa yang kita nak sampaikan di sini, pelajar-pelajar dapat ilmu pengetahuan yang ingin kita sampaikan tanpa melibatkan rasa bosan menghadap gadget yang terlalu lama dan menghadap pelbagai aplikasi itu sendiri. Yang kedua, pembentangan atau persembahan daripada tenaga akademik itu perlulah seringkas yang mungkin, ya, dan menyampaikan fakta-fakta penting tanpa menggunakan perisian yang terlalu sophisticated. Kalau tanya saya lah, Fazli, saya mengajar pelajar-pelajar kedoktoran daripada pelbagai negara di luar sana secara dalam talian. Pelajar saya seramai 24 orang kelas kedoktoran saya, dan di mana daripada 24 orang ini 10 buah negara yang berbeza, daripada China, Pakistan, Iran, Indonesia, termasuklah Malaysia, dan berbagai kekangan, berbagai implikasi berlaku. Contohnya di China, WhatsApp semua tak boleh digunakan. Mereka menggunakan WeChat. Dan inilah kekangan-kekangan yang perlu kita fikirkan dalam kita menambah pengetahuan ahli-ahli akademik dalam memastikan pembelajaran tahun 2021 mencapai matlamat yang kita harapkan. InsyaAllah kita boleh mencapai sasaran ini. Yang terakhir, Prof, mungkin Prof boleh kongsikan harapanlah aspek untuk pembelajaran ini untuk tahun 2021 ini secara ringkasnya, Prof. Sebenarnya, Fazli, membina kejayaan menepani perubahan, menepani kehidupan dan juga pembelajaran tahun 2021 sebenarnya tidak dapat dilakukan seandainya seseorang itu tidak sukar untuk keluar daripada zon selesa. Dan satu perkara yang penonton-penonton perlu ingat, bahawa untuk keluar daripada zon selesa, kita memerlukan pendidikan. So melalui keupayaan untuk menyesuaikan diri dan persediaan mental yang rapi, seseorang individu yang terdidik itu akan mudah menerima perubahan dan akan berubah. Dan saya ingin ketekankan di sini bahawa kesejahteraan emosi itu sangat-sangat penting dalam memastikan bahawa seseorang individu itu lebih mapan dalam menepani perubahan yang berlaku. So justru semua pihak, daripada rakyat marhain, daripada sekecil-kecil rakyat, daripada rakyat marhain sehinggalah kepimpinan tinggi negara, memainkan peranan penting dalam menjayakan pembelajaran tahun 2021 ini, iaitu kita perlu memupuk, membugar dan menyuburkan pembelajaran tahun 2021 secara dalam talian. InsyaAllah, ya, dan kita harapkan akan ada keberkesanan lah nanti, ya, dalam proses ini. Kita faham bahawa tahun ini merupakan tahun baru untuk mereka ini, norma baru dalam pendidikan, ya, mungkin mereka agak mungkin kurang faham, ya, tapi saya percaya untuk tahun hadapan mereka mungkin dah tahu dah, ya, cara untuk kita mengendalikan proses pembelajaran secara dalam talian ini. Baik, terima kasih dicakap kepada Prof, ya, kerana sudi bersama kami. Terima kasih Profesor Dr. Zafir Han Muhammad Makbul, Profesor Pengurusan Organisasi dan Pengurusan Sumber Manusia, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih, Prof.